Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, satu kejutan besar yang berlaku di Dewan hari ini setelah apa yang berlaku minggu lepas berlaku lagi minggu ini, di mana pemimpin tertinggi Perikatan Nasional, ketidakhadiran Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Presiden Bersatu yaitu Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, dan Timbalan Pengerusi Perikatan Nasional Presiden BAS Tan Sri Abdul Hadi Awang yang sekali lagi tidak hadir di Dewan. Akhirnya, saudara-saudara, Wan Saiful Wanjan tampil dengan satu kejutan yang sangat besar dengan membuat kenyataan dalam satu artikel berita dari Malaysia Kini. Kualiti jawapan PM rendah, meleret-leret, ayat pun caca merba. Itu adalah menurut dalam satu artikel daripada Malaysia Kini. Menurut kenyataan ahli Parlimen PN Perikatan Nasional Wan Saiful Wanjan. Tuan-tuan dan semua, sebelum saya meneruskan isu hangat ini, saya meminta jasa baik Anda untuk bantu channel ini dengan menekan butang like. Anda dipersilakan untuk share dan juga tekan butang subscribe. Dalam artikel ini, ahli Parlimen PN Wan Saiful tampil membidas Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil berhubung ketidakhadiran pemimpin utama pembangkang pada sidang Dewan Rakyat, khususnya ketika sesi pertanyaan Perdana Menteri. Sambil mempertahankan ketidakhadiran Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin, dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang, Wan Saiful berkata, sesi pertanyaan Perdana Menteri perlu ditambah baik. Untuk pengetahuan semua, sebenarnya, semasa slot pertanyaan Perdana Menteri, hanya MP yang disebut oleh speaker saja boleh bertanya soalan. Yang lain-lain tak boleh bertanya apa-apa. Dan speaker hanya benarkan satu soalan tambahan daripada penyoal asal, serta satu lagi soalan tambahan dari pihak satu lagi. Maksudnya, kalau giliran saya tanya soalan asal, hanya saya saja dari sebelah PN boleh tanya satu soalan tambahan. Dan hanya seorang lagi dari kerajaan boleh tanya satu soalan selepas soalan saya. MP lain tak boleh. Alangkah baiknya kalau sesi ini diperbaiki supaya jadi seperti PMQ Westminster, yang mana Ketua Pembangkang wajib diberi slot untuk menyoal PM. Kalau begitu, kenapa pula Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin tak hadir ke Dewan untuk sesi PMQ? Dalam artikel ini, terdahulu juga dalam satu hantaran di Facebook, Fahmi mencairkan rasa kecewanya dengan membayangkan pembangkang tidak mengambil peluang dalam waktu pertanyaan Perdana Menteri ataupun PMQ. Bagi pagi ini, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim menjawab soalan mengenai hasil lawatan rasmi ke China, isu vape, dan isu doktor kontrak. Yang amat berbahagia, Datuk Seri Zaid Hamidi dan Yang Amat berbahagia Datuk Seri Fadilah Yusof hadir sekali. Malangnya, sekali lagi Ketua Pembangkang Hamzah Zainuddin, Muhyiddin Yassin, dan Abdul Hadi tidak hadir dan tidak menanyakan soalan, tulisnya pagi ini. Dalam pada itu, Wan Saiful menyifatkan Fahmi telah memberi gambaran salah berhubung ketiadaan tiga pemimpin pembangkang itu di Dewan Rakyat hari ini. Selain mendakwa, Perdana Menteri pada sesi itu juga turut mengelak menjawab soalan yang dikemukakan. Jadi janganlah beri gambaran seolah-olah dalam slot pertanyaan Perdana Menteri ini, Ketua Pembangkang atau Ketua Parti boleh turut serta dalam tanya soalan. Tak boleh pun sebenarnya. Jangan spin ke arah persepsi yang salah. Tuan-tuan dan puan semua, adakah Anda setuju dengan kenyataan daripada Wan Saiful Wanjan, di mana dalam satu artikel yang bertajuk kualiti jawapan Perdana Menteri rendah, meleret-leret ayat pun caca merbah. Bagi saya ini satu isu yang hangat. Apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang lebih padu, lebih hangat. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.
Hai semua, salam sejahtera Malaysia. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan semua, satu isu tergempar hari ini. Seperti biasa, kita sudah tahu berkenaan dengan isu Jana Wibawa, di mana beberapa ahli politik, pemimpin politik yang terkenal, yang akhirnya telah didakwa di mahkamah. Yang utamanya memang semua kenal, yaitu Presiden Bersatu sendiri, Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan juga pemimpin Bersatu yang lain, ahli parlimen Bersatu yang lain, yang juga terlibat sama di dalam isu Jana Wibawa ini, rasuah ini, yaitu Wan Saiful Wanjan. Hari ini terdapat satu kejutan berkaitan dengan Jana Wibawa. Dalam satu artikel berita daripada biharian.com, kontraktor Jana Wibawa mengeluh tanggung rugi. Lebih 1.000 kontraktor Bumi Putra terpaksa berputih mata dan menanggung kerugian besar apabila pelbagai projek diluluskan menerusi program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumi Putra Berwibawa ataupun Jana Wibawa. Sebelum ini dibatalkan untuk ditender semula. Difahamkan, sekurang-kurangnya 100 projek yang kebanyakan membabitkan tender terhad menerusi program Jana Wibawa bernilai bilion ringgit dan bernilai berbilion ringgit akan dibuka untuk tender semula, biarpun kontraktor sebelum ini sudah membuat pelaburan besar, termasuk melantik juru runding bertauliah untuk menyeliah projek itu. Jadi akhirnya tuan-tuan dan puan semua, berkaitan dengan isu Jana Wibawa, kita mendengar pemimpin-pemimpin Bersatu yang terlibat, walaupun mereka mengaku tidak bersalah. Akhirnya, contohnya seperti Muhyiddin Yassin, sebagai Presiden Bersatu yang menerima 7 pertuduhan, manakala Wan Saiful Wanjan telah didakwa meminta dan menerima rasuah, dan ada lagi pemimpin yang lain. Jadi dalam artikel ini, kebanyakan proyek itu membabitkan pembinaan jalan di luar bandar dan proyek tebatan banjir. Kontraktor terbabit juga mendakwa mengalami kerugian besar kerana sudah melantik arkitek, jurutera, juru ukur, bahan, dan juru ukur tanah untuk menyiapkan dokumen tender proyek itu dengan bayaran yang sudah dilunaskan sepenuhnya. Mendedahkan perkara itu, Timbalan Presiden Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia ataupun PKMM, Datuk Muhammad Rosdi, berkata kontraktor Bumi Putra terbabit kini tersepit dalam situasi genting apabila tender projek berkenaan dibatalkan. Kebanyakan projek ini di bawah program Jana Wibawa dan masalah yang berlaku adalah antara kerajaan sekarang dan kerajaan terdahulu. Ia tidak sepatutnya membebankan kumpulan kontraktor. Kita difahamkan projek akan diteruskan, namun kaedah tender akan dibuat kita tidak tahu, manakala tender asal sudah dibatalkan. Katanya sebahagian besar kontraktor juga tidak dimaklumkan mengenai perkembangan itu dan terpaksa menanggung kerugian besar kerana sudah mengeluarkan modal yang tinggi. Ini situasi paling ditakuti kontraktor yang mana setiap mereka sudah membelanjakan ratusan ribu ringgit, namun akhirnya projek entah kemana. Bagi saya tuan-tuan dan bapak semua, ini satu update terkini berkaitan dengan isu Jana Wibawa, di mana berkaitan dengan rasuah, berkaitan dengan kes beberapa pemimpin yang terpalit dengan rasuah. Seperti yang kita tahu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang setelah menjadi Perdana Menteri, akhirnya banyak saja kes rasuah yang berjaya dibongkar dan pemimpin-pemimpin juga berjaya didakwa. Jadi apa komen Anda? Teruskan bersama di dalam channel ini. Jangan lupa tekan butang like, share, dan subscribe.